Pada pertemuan kita lepas, kalau tuan-tuan masih ingat lagi, kita dah bicara tentang tiga skop utama ataupun tiga aspek utama pemakanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu saya lebih suka guna perkataan pemakanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan makanan pemakanan sunnah, bukan makanan sunnah. Tak ada masalah kalau kita nak guna perkataan makanan sunnah, tetapi yang patut kita ambil adalah pemakanan sunnah. Kenapa saya sebut kita lebih baik, lebih elok kalau kita gunakan pemakanan sunnah, bukan makanan sunnah, sebab kalau kita rujuk makanan sunnah yang kita tahu korma, tamar, korma ataupun tamar. Okey, tamar ni kalau kita ambil secara berlebihan juga boleh mendatangkan qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida qad rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fa amma ba'd. Yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, seterusnya Nazir serta Tuan Kuasa Masjid Al-Falah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diizinkan oleh Allah bertemu pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini insya-Allah akan menatijakan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita, dan insya-Allah kita duduk dalam majlis ilmu ini, mudah-mudahan Allah kira sebagai ibadah yang akan memberatkan neraca timbangan kita, dan seterusnya kita layak untuk boleh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita dihujani dengan hujan yang agak lebat. Tadi pun saya naik motor je. Tu parking atas tile tu, minta maaf sebab hujan. Kita doa pada Allah SWT, mudah-mudahan hujan ini memberi manfaat pada kita sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a. Maksudnya, ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat untuk kami, tidak memudaratkan kami, tidak memudaratkan kami. Kita doa juga pada saudara kita yang berada di Terengganu, berada di Kelantan yang sekarang diuji dengan banjir. Mudah-mudahan mereka sabar dan Allah gantikan setiap musibah itu dengan pahala yang berlipat kali ganda, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, jom. Pada pertemuan kita lepas, kalau tuan-tuan masih ingat lagi, kita dah bicara tentang tiga skop utama ataupun tiga aspek utama pemakanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu saya lebih suka guna perkataan pemakanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan makanan pemakanan sunnah, bukan makanan sunnah. Tak ada masalah kalau kita nak guna perkataan makanan sunnah, tetapi yang patut kita ambil adalah pemakanan sunnah. Kenapa saya sebut kita lebih baik, lebih elok kalau kita gunakan pemakanan sunnah, bukan makanan sunnah, sebab kalau kita rujuk makanan sunnah yang kita tahu korma, tamar, korma ataupun tamar. Okey, tamar ni kalau kita ambil secara berlebihan juga boleh mendatangkan mudarat. Boleh mendatangkan mudarat. Apa mudaratnya? Ada kisah suatu hari Nabi SAW dan Sayyidina Ali bertamu ke rumah seorang sahabat. Lalu sahabat ni menghidangkan kepada Nabi SAW satu tandan korma dan satu mangkuk daripada bubur yang diperbuat daripada bali dan dicampur dengan silk. Silk, saya rujuk guru saya, dia sebut bahawa yang paling dekat dengan silk ini adalah bayam Brazil. Bayam Brazil. Bayam lah, ataupun boleh juga diiktibarkan dengan sawi, bubur yang diperbuat daripada bali kemudian sawi. Okey. Bila Saidina Ali ni diberitakan dia
dia sakit, dia demam dan belum lagi baik demamnya, baru nak baiklah demam, belum kebah lagi demamnya. Dia makan kurma dalam kuantiti yang banyak. Lalu kata Nabi SAW kepada Sayyidina Ali, wahai Ali berhenti, wahai Ali berhenti. Dan Nabi SAW menghidangkan bubur yang diperbuat daripada Bali dan bercampur dengan sip tadi, bayam Brazil. Lalu kata Nabi SAW, ini makanan untuk orang sakit. Ini makanan untuk orang sakit. Kenapa? Sebab sifat korma ni panas. Sifat korma panas. Sebab itu kalau kita bincang dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, dalam bab buah-buahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut bahawa akalan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kitha birruta. Nabi SAW kalau makan kitha ataupun makan korma, korma rutab ni korma yang masak, bil kitha ataupun mesti diselangi ataupun diselangi dengan kitha. Kitha ni timun. Kitha ni mentimun lah. Okey. Lepas tu hadis yang seterusnya disebut bahawa daripada Aisyah radhiyallahu anha, akalan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-bittih birruta. Maksudnya Nabi makan bittih ni tembikai, timun Cina ataupun orang Johor panggil semangka lah. Semangka dia benda yang sama juga tu. Tembikai merah ke tembikai kuning nama dia adalah al-bittih. Atau dalam riwayat Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu, Rasulullah SAW pernah memakan buah tembikai dengan kurma ar-rutab yang masak, ataupun yang baru masak. Kemudian ada hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, ra'aitu Rasulullah SAW yajma'u baina hirbis war-rutab. Aku melihat Nabi SAW makan buah hirbis ni, maksudnya adalah honeydew, tembikai susu. Okey, ada juga kata rock melon. Yajma'u baina, menghimpunkan ataupun makan bersama. Hirbis iaitu tembikai susu, honeydew, warutab dan kurma, kurma yang masak secara bersamaan, secara bersamaan. Okey. Apa hikmahnya ataupun kenapa baginda SAW menyatukan ataupun makan bersama? Yang pertama timun, yang kemudian yang kedua Allah SWT betih, tembikai, kemudian honeydew, ada kata rock melon dengan kurma. Sebab sifat kurma panas. Jadi untuk menyeimbangkan antara panas dengan sejuk, Nabi makan yang sifatnya sejuk. Tembikai, timun, honeydew, itu sifatnya sejuk. Jadi untuk menyeimbangkan antara panas dengan sejuk, Nabi makan bersama. Nabi makan bersama. Jadi merujuk pada ni, kalau kita rujuk bahawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia bukan masalah makanan sunnah, dia adalah pemakanan sunnah. Bagaimana cara Nabi makan? Bagaimana cara Nabi makan? Satu lagi, kalau kita bincang tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tentang kambing. Ya, kata makan sunnah, makanan sunnah kambing. Kambing makanan sunnah. Tapi Ustaz, kita makan kambing pening. Pening. Kenapa pening? Darah tinggi naik dan seumpamanya dah. Kenapa makan kambing pening? Sebab kita tak ikut pemakanan sunnah. Kita hanya ambil makanan sunnah. Tetapi kita tak ambil bagaimana cara Nabi makan, kuantiti yang Nabi ambil untuk makan kambing, jenis kambing, kemudian umur kambing. Kita dah bincang pada pertemuan kita lepas apa hikmah bagi kambing dan bagi akikah dan korban. Umur kambing ada syarat sah. Ada syarat sah. Jadi kambing yang nak dikorbankan mestilah berumur 2 tahun ke atas. Kalau kambing biri-biri ini dia lebih cepat matang, disebut bahawa setahun setengah, setahun 6 bulan dah boleh dikorbankan dah, ataupun dah boleh diakikahkan. Jadi apa rasional, apa hikmah ada umur-umur yang sah tu? Ada umur-umur yang sah. Okey. Ataupun dalam kitab fiqh disebut bahawa kambing dan lembu ataupun unta yang telah yang sah untuk dikorbankan dan diakikahkan adalah yang sudah salin gigi. Kenapa sudah salin gigi? Berarti kalau kita manusia ni gigi susu ni dah tukar kepada gigi kekal, dan gigi yang pertama keluar kalau selepas gigi susu dah gugur semua adalah gigi kapak kita atas ni.
Gigi arnab, orang panggil gigi arnab. Tapi kambing, lembu, unta, gigi yang pertama keluar adalah gigi bawah, kapak dua atas gitu. Nak tahu saiznya lebih panjang daripada gigi-gigi yang lain. Itu berarti kambing ni dah sah lah untuk korban dan akikah. Kalau kambing ni masih lagi giginya sama rata, unta giginya sama rata, lembu giginya sama rata, tak ada yang terlebih dua tu, itu bermaksud lembu ni ataupun kambing ni tak sah untuk buat korban, dia masih muda lagi. Sebab itu Islam ni agama rahmah, agama kasih sayang. Bila agama kasih sayang, janganlah sembelih anak lembu, janganlah sembelih anak kambing, janganlah sembelih anak unta, biarlah dia membesar dulu. Biarlah dia membesar. Ni baru 6 bulan kita dah sembelih dia. Jadi zalim kita jadi biarkan dia hidup dulu. Kita ambil kambing yang matang, kambing yang matang. Sebab kambing yang masih muda ni dia memerlukan, sebab itu kalau kita lihat anak kita umur 2 tahun ke bawah ni biasa demam, kadang-kadang demam kuning, jaundice, kadang-kadang demam panas. Kenapa demam? Kenapa jaundice? Sebab dia kena penyakit tu ada dalam badan supaya antibody dalam badan anak ini dia react, dia maksudnya bertindak balas untuk lawan penyakit. Jadi kalau tak ada penyakit, antibody ni tak bekerja, tidak aktif, sebab itu sama dengan konsep vaksin. Maksudnya dimasukkan bukan virus, seumpama virus, dia kata. Seumpama virus. Saya tanya doktor lah, dia kata bukan virus, seumpama virus. Supaya badan kita ni react dan dia bekerja untuk lawan penyakit tu. Jadi kalau anda kata datang virus COVID-19 tu, dia dah standby, dah bekerja dah untuk halang kita daripada jangkitan yang lebih teruk lagi lah. Jangkitan kena memang kena, tapi untuk mengelakkan daripada pergi ke stage 3 dan stage 4 dan seumpamanya lah. Sebab itu dia kena react, jadi badan kita kena react. Jadi bayi yang kadang-kadang dia sakit, kadang-kadang dia, sebab dia perlu bina sistem pertahanan tubuh badan dia. Jadi dia perlu penyakit untuk bina sistem tubuh badan dia. Sama kambing, lembu, unta. Dia perlu penyakit untuk badan dia ni bertindak balas. Untuk badan dia bertindak balas. Kita pula ambil kambing yang masih muda yang baru nak bina sistem tubuh badan dia. Sebab itu mudarat kita ambil kambing yang bawah daripada 2 tahun ataupun kita panggil yang syarat sah untuk dijadikan korban dan akikah. Itu disebut tentang tu. Disebut tentang tu. Jadi pemakanan sunnah lebih tepat daripada makanan sunnah. Kalau kita bicara tentang buah tin, buah tin ni buah daripada syurga. Nabi SAW pernah bersabda, kalau boleh aku katakan ada buah yang turun daripada syurga, maka inilah buahnya. Nabi SAW jumpa buah tin ni jarang-jarang sangat Nabi jumpa buah tin. Sebab buah tin bukan buah-buahan tempatan tanah Hijaz. Tanah Hijaz ni maksudnya Mekah, Madinah, bukan. Dia adalah buah-buahan tempatan bagi tanah Syam, Syria, Jordan, Palestin, Turki, tu negara-negara Syam tu. Itu kalau kita pergi Mekah, pergilah pasar Madinah, tengok buah tin dah tak ada yang fresh dah, semua dah dikeringkan. Bila kita ambil yang dikeringkan, tengok label dia, dia made in ataupun datangnya daripada pengilang tu daripada Turki. Dia diimport. Yang masuk Mekah, masuk Madinah tu adalah import daripada Turki. Sebab buah tin ni bukan buah-buahan tempatan Madinah ataupun Mekah. Sebab itu Nabi jarang-jarang jumpa. Nabi dapat pun adalah hadiah daripada sahabat yang baru balik daripada Syam, berniaga, diberikan kepada Nabi SAW buah-buahan tersebut. Nabi makan. Itulah disebut tentang tu. Tapi tak ada buah tu di Mekah dan Madinah. Jadi kalau kita kata buah tin adalah buah makanan sunnah, buah-buahan sunnah, Nabi jarang jumpa. Okey, kalau kita nak ambil perbuatan Nabi makan, ya sunnah. Tapi yang patutnya kita ambil adalah pemakanan sunnah. Sebab itu yang lepas kita bicara ada 3 skop utama pemakanan Nabi SAW. Yang pertama dipanggil tawazun, seimbang. Yang kedua dipanggil syumul, sempurna. Semua zat Nabi ambil, semua vitamin Nabi ambil. Maksudnya kelas-kelas makanan, karbohidrat ke, protein ke, semua Nabi ambil. Lemak pun Nabi ambil. Kemudian yang ketiga pelbagai, tanawuk. Pelbagai tanawuk. Maksudnya adalah Nabi bukan makan kurma je.
Nabi bukan makan kambing je yang kita anggap sebagai makanan sunnah. Nabi makan semua. Nabi makan semua. Yang halal lagi baik lah. Yang halal lagi baik maksudnya tidak memudaratkan. Okay? Jadi bila kita sebut tentang tanawuk, rupa-rupanya satu laporan daripada majalah Times yang berpekalan di New York mengiktiraf nasi lemak kita ni adalah sajian lengkap, syumul. Sajian lengkap. Ni nak beritahu dulu awal-awal. Takut nanti lepas ni keluar pula ataupun yang menonton kita ni keluar pula nanti kata Ustaz Rusdi sebut nasi lemak tu makanan sunnah. Tu yang pening kepala. Ustaz Kazim kena roti jala. Nabi SAW walimah dengan Sofiyah, hidangannya roti jala. Habis Ustaz Kazim kena kecam semua kan. Okay, tak. Saya nak beritahu bahawa kalau kita makan nasi ni sebab itu dalam masalah makanan ni tak ada pula orang sebut bida'ah tak bida'ah kan. Sebab Nabi tak makan nasi lemak tapi kita makan nasi lemak, kenapa tak marah pula kan. Allahumma salli ala Muhammad. Nasi lemak adalah sajian lengkap. Diiktiraf dalam majalah Times yang berpekalan di New York, dia kata nasi lemak kaya dengan sumber protein dan karbohidrat. Cili dalam sambal dapat meningkatkan metabolisme seseorang. Metabolisme ni suatu sistem dalam badan yang menukar makanan kepada bentuk tenaga. Kalau seorang yang memiliki metabolisme tinggi, dia makan banyak, badan dia tak naik pun. Badan dia tak naik pun. Sebab cepat makanan tu ditukar kepada bentuk tenaga. Kalau orang yang metabolisme rendah, dia makan sikit pun badan dia naik sebab sistem metabolisme dia ni tak cepat tukar makanan kepada bentuk tenaga. Jadi kalau makan cili yang sambal itu, dia mampu meningkatkan metabolisme badan seseorang. Antara hidangan sampingan nasi lemak adalah telur rebus yang mempunyai kandungan omega 3 yang tinggi. Omega 3 ni untuk otak lah, kan, yang tinggi. Manakala timun pula kaya dengan folat dan asid folik, vitamin C dan K sebagai nutrien tambahan. Kerangupan ikan bilis goreng adalah sebagai sumber protein dan kalsium. Malah kacang adalah pelengkap hidangan yang turut mengandungi vitamin larut lemak yang tinggi. Okay. Di samping pula nasi itu adalah sumber karbohidrat. Okay. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, nasi yang dimasak bersama santan. Santan merupakan kolesterol baik yang akan memakan kolesterol jahat. Tu disebut oleh Dr. Rizal Abu Bakar, dia pakar neurologi, pakar otak lah. Dia sebut dalam Radio Akimba, dia kata Allahumma salli ala Muhammad, makanan yang baik untuk otak ada dua, dia kata. Yang pertama almond, badam. Yang kedua santan. Sebab itu nasi lemak kita ada santan. Dia baik untuk otak satu. Yang kedua adalah dia kolesterol baik, yang akan memakan kolesterol jahat. Itu nasi lemak. Kemudian nampak portion nasi lemak, sajian nasi lemak ni, dia sebesar penumbuk kita. Sebesar penumbuk. Jadi inilah portion sepatutnya kita ambil nasi setiap hidangan kita. Besar penumbuk je. Okay, cukup. Kalau dua penumbuk dah lebih dah. Dua penumbuk dah lebih dah. Kadang-kadang sebungkus tak cukup, dua bungkus. Itu berarti dah lebih dah. Sebab itu saiz nasi lemak macam ni je. Kalau dibungkus jadi 3 segi pun besar penumbuk je. Itu sajian paling okey lah. Kita pula marah dengan orang niaga. Ni nak naik haji cepat dah ni, dia kata. Jual RM2 tapi nasi lemak besar penumbuk je. Sebab itu sajian yang terbaik untuk kita. Buka-buka tengok ikan bilis 2-3 ekor je, itu pun dah dibelah dua. Kedekut betul dua ni. Kedekut. Ikan bilis tak boleh lebih sebab dalam jadual ataupun kelas pemakanan, makanan yang mengandungi asid yang boleh menyebabkan gout dan seumpama itu, kan? Asid tinggi ada 5. Yang pertama sekali duduk tangga teratas adalah arak. Arak ni asid tinggi. Yang kedua, organ dalaman binatang. Itu yang datangnya kata makruh makan. Ni tak adalah maksudnya jangan ambil berlebihan je lah. Boleh, cuma tinggi asid. Organ dalaman binatang, pedal, limpa, hati, semua tu, paru, tu asid tinggi. Yang ketiga, makanan laut yang bercengkerang, kepah, lokan, Allahumma salli, ketam, itu yang bercengkerang, siput,
kan, siput semua tu yang bercengkerang. Okey. Kemudian Allah SWT, yang keempat adalah daging itik. Ada sebut ada 5 daging itik yang keempat, dan yang kelima adalah ikan bilis. Jadi ikan bilis dalam portion nasi lemak tu kadang 2-3 ekor, itu pun dibelah 2, kita kata kedekut yang jual ni. Nak haji cepat dah ni. Ikan bilis pun 2-3 ekor belah 2, kedekut tak. Sebenarnya tak boleh ambil berlebihan sebab dia asid yang tinggi, asid yang tinggi. Kemudian ada sajian pula tambahan ayam. Ayam ni adalah sumber protein dan diet yang terbaik. Cuma kalau boleh ayam ni di-grill lah. Jangan di Allah SWT goreng, sebab goreng tu minyak tu yang jadi lain. Okey, di-grill itu yang terbaik. Lepas tu kalau boleh lagi kedua, buang kulit dia. Sebab cantiknya pada ayam ni, Allah pisahkan kolesterolnya dengan daging, iaitu pada kulit. Buang kulit je dah tak ada kolesterol. Berbeza daging lembu, daging kambing, kolesterol dan lemaknya berada pada celah-celah daging tu. Celah-celah daging. Nanti kita akan bincang tentang apa rasional Nabi SAW suka makan suka makan kambing ataupun daging yang digrill, yang dipanggang dan seumpamanya. Okey, insya-Allah nanti kita sambung tu. Okey. Selesai? Jom. Sebab itu nasi lemak ni nasi yang terbaik sebenarnya. Selain daripada nasi lemak, dalam majalah Times juga disenaraikan sebagai sarapan ataupun makanan sajian yang lengkap adalah sarapan Turki yang terkandung dalamnya roti, kemudian ada buah zaitun, ada tomato fresh, ada keju putih, dan juga telur dan sausage. Jadi ini diiktiraf juga sebagai makanan sajian lengkap. Dan yang ketiga, sup tulang yang diberi julukan PHO, mengandungi campuran puluhan herba dan sayuran. Ini juga sebagai makanan sihat yang diiktiraf oleh majalah Times. Okay. Dan yang terakhir, yang keempat adalah bubur nasi, iaitu Ichiu nama dia, daripada Jepun, berunsurkan tofu, kicap soya, sayur jeruk dan rumpai laut kering dan ikan. Jadi ada termasuklah nasi lemak, iaitu sarapan Turki, itu sup tulang campur herba untuk Vietnam, dan Ichiu itu bubur nasi daripada Jepun. Itulah disebut tentang makanan. Jadi kalau kita ambil ni, menepati tak dengan pemakanan sunnah Nabi SAW? Ya, menepati sebab dia syumul, sempurna. Okey, sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab itu ada portion dia ada kuantitinya. Itu Nabi SAW kalau makan korma pun, kalau kita lihat, walaupun tak disebut 3 ke 7, yang sebut korma 7 biji itu, Allahumma salli ala sayyidina, yang ajwah, barang siapa yang mengambil ajwah 7 biji setiap pagi, racun dan sihir tidak boleh memudaratkannya. Itu ajwa, kurma Nabi SAW. Kenapa 7 biji? Sebab 7 biji bersamaan dengan 3 biji yang besar. 3 biji yang besar. Kalau yang besar 3 biji itu maksimum dah, tak boleh ambil. Itu pisang pun, walaupun di makanan sunnah juga, orang tak perasan pisang ni disebut dalam Al-Quran, surah Al-Waqi'ah, wa talhim mamdud, kan? Mamdud, wa talhin, dan pisang. Talhin tu pisang dalam surah Al-Waqi'ah. Jadi buah-buahan yang ada dalam syurga nanti pisang ada. Pisang tu kita tak ambil pun sebagai pemakanan sunnah. Sedangkan pisang juga pemakanan sunnah. Dan pisang tumbuh di negara Arab. Pisang tumbuh di Mekah dan Madinah. Betul, kalau kita lihat perjanjian Hudaibiyah ikut dalam sirah, dia ditandatangani di bawah pokok pisang di Hudaibiyah. Di bawah pokok pisang. Jadi pisang tu makanan sunnah. Sebab itu kalau kita, tapi pisang kita jarang jadikan sebagai makanan sunnah, sebab kita kata makanan sunnah mestilah buah tin, kemudian delima, roman dalam bahasa Arabnya, kemudian apa lagi, zaitun, korma, lepas tu anggur, sebab disebut dalam Quran, anggur. Pisang kita lupa. Pisang tu adalah pemakanan sunnah sebenarnya. Dan kalau kita kata dia makanan sunnah, ya, dia makanan sunnah pisang.
Tapi pisang ni tak bolehlah ambil satu sikat, satu sisir. Dalam portal My Health Kementerian Kesihatan Malaysia disyorkan, maksudnya pengambilan buah-buahan ni, pisang sekali ambil tak boleh lebih daripada 2 biji pisang, bukan 2 sikat, bukan 2 sisir, bukan 2 tandan. 2 tandan kita tengoklah 2 biji je. 2 biji je. Kalau 2 biji berarti berapa? Kita beli goreng pisang, kita beli pisang goreng, kita pergi jalan tu kan, RM1. RM1 kalau saya pernah jumpa, biji pisang tu dia belah 3, RM1 kan. Kita pun kata nak RM2, tengok alamak sikitnya. Itulah sesuai untuk kita. 2 biji pisang ada 6 ketul, dah lah 6 ketul RM2 cukup lah kan. Kalau ambil beli RM5 seorang makan, masya-Allah kita dah ambil. Jadi orang yang diabetik, orang yang ada penyakit kencing manis, dia tak boleh ambil pisang lebih. Dia boleh ambil 2 biji pisang je. Kita pun yang sihat ni tak boleh ambil lebih, sebab pisang tu kandungan gula tinggi. Kandungan gula tinggi. Tapi gula yang okey lah, tak ada masalah. Tapi gula okey pun bagi orang yang penyakit diabetik, dia tak boleh ambil lebih. Sebab walaupun dia pisang ni adalah gula daripada tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang dipanggil fruktosa. Fruktosa ni maksudnya adalah gula yang mudah larut dalam badan kita. Berbanding gula pasir. Jadi gula yang mudah larut dalam badan, dia gula yang berasal daripada tumbuh-tumbuhan. Tapi gula pasir tu walaupun dia berasal daripada pokok tebu, tapi prosesnya tu, proses jadi putih tu dia melalui satu proses dipanggil bleach. Apa dia panggil? Pelunturan. Sebab dapat asalnya warna coklat. Sebab itu brown sugar okey. Tapi white sugar tu tak okey sebab dia melalui proses kimia untuk jadikan dia putih. Kita pun dah bincang tentang roti yang dimakan oleh Nabi SAW kan. Yang whole grain, whole meal, whole wheat tu, itu adalah tepung yang tak melalui proses pelunturan ataupun bleach, tak jadi putih. Sebab itu dia warna coklat, penuh lagi dengan jeraminya, dengan seratnya. Itu makanan yang terbaik sebenarnya. Kita kena ambil tentang tu insya-Allah. Okey, jom kita masuk sikit tentang pemakanan Nabi SAW. Okey. Yang pertama sekali, kalau kita rujuk dalam hadis ni, dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, kalau Al-Fadhil Ustaz Iqbal Zain Al-Jauhari, dia mengajar kitab Syama'il Muhammadiyah di masjid ni, ini sebagai ulangan lah. Kalau nak dibandingkan ilmu saya dengan Ustaz Iqbal Zain, jauh lah. Dia talaki secara formal di mana, di Jordan, di Yaman. Saya belajar jugalah, tapi ilmunya jauh lebih tinggi lah. Okay. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Okay, dia sebut bahawa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ni'mal idamu al-khal. Kata Aisyah, Rasulullah SAW pernah bersabda ataupun berkata, ni'mal idamu, sebaik-baik lauk bagi kamu adalah cuka. Khal ni apa? Khal ni adalah cuka yang diperbuat daripada korma. Jadi cuka korma, khal. Cuka korma. Nanti kita bincang di akhir insya-Allah kalau sempat. Adakah apple cider tu dengan cuka tin tu juga diiktiraf sebagai khal? Boleh diiktiraf. Tapi kalau nak rujuk, khal ini adalah cuka korma sebenarnya. Cuka korma. Cuka yang terhasil daripada korma. Okey. Kalau dimaknakan dengan ni'mal idamu, ni'mal ni maksudnya sebaik-baik idam, lauk bagi kamu, lauk adalah cuka. Bermaksud cuka ni, sebab itu kalau kita lihat orang barat masak, dia mesti letak yang namanya red wine ke, white wine ke, itu cuka sebenarnya, vinegar, cuka. Sebab itu dia masukkan dalam makanan dia arak tu. Sebab nak proses cuka memang melalui proses arak. Nak dapat cuka tu dia melalui proses arak. Lepas arak baru dapat proses jadi cuka. Okey. Sebab itu zaman Nabi SAW, bagaimana orang-orang Arab yang ketika itu, sebelum diharamkan arak lah, para sahabat pun ada juga. Allah SWT cara buat cuka yang paling mudah dan paling murah adalah menggunakan korma dan kismis yang diperam.
Korma dan kismis yang diperap. Perap tak payah lama lah, seminggu dapat dah. Diperap ni maksudnya melalui proses penapaian, jadikan tapai, jadi tapai tu. Okey. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi melarang untuk mencampurkan korma dan kismis. Lepas tu perbahasan para ulama, Nabi sebut tu adalah untuk dibuat arak. Tapi kalau dalam pemakanan kita ambil korma, lepas tu ambil kismis, makan sekali, adakah dilarang, haram? Tak. Dia nak buat arak tu, korma dengan kismis. Nabi larang untuk campurkan benda ni, tapi dengan tujuan untuk buat arak. Kalau untuk makan macam tu tak ada masalah. Okey. Baik tu nikmal idamu, lauk kita sebenarnya perlu ada cuka. Perlu ada cuka. Sama ada kita nak marinate ke, nak marinate daging ke, marinate apa, cuka. Tapi kalau orang barat, yang Mak Saleh apa semua, dia akan letak wine. Kalau masak apa-apa ke, masak sayur ke, masak apa, mesti ada wine dia. Kenapa? Wine itu adalah cuka. Jadi nikmal idamu, sebaik-baik lauk bagi kamu adalah cuka. Sepatutnya dalam makanan kita ni ada cuka. Ada cuka. Dia sama fungsinya dengan garam. Apa kebaikan cuka? Okay. Yang pertama sekali adalah cuka ni bila kita makan, dia akan menyebabkan air liur kita ni dirembes dengan banyak sekali, ataupun diproduksi dengan banyak sekali air liur kita. Jadi bila air liur kita diproduksi banyak, saya baru cerita pasal ni pun tuan-tuan dah kecoh dah meleleh air liur kan, pasal cuka. Rasa macam kan, sebab apa? Kita baru sebut je tentang cuka, baru sebut tentang jeruk, kita punya dah kecoh dah, air liur kita macam dah banyak dah. Sebab otak kita ni, bila kita sebut cuka, sebut jeruk yang campur cuka lah kan, otak kita terus hantar maklumat ke mulut kita dan badan kita ni untuk rembeskan, sebab dia dah sebut tentang cuka tu. Lagilah cuka masuk dalam mulut, lagi kalau garam masuk dalam mulut kita. Jadi kalau garam masuk dalam mulut, cuka masuk dalam mulut, otak terus arahkan kepada mulut kita ni, sistem pencernaan kita ni, untuk rembeskan air liur ni banyak. Pertama, air liur kita adalah enzim untuk membantu penghadaman makanan. Sebab itu kena ada cuka dalam Allahumma salli dalam makanan kita, okey. Sebab itu disebut dalam hadis ni daripada Aisyah gunakan lafaz ni'mal idam. Al-idam maksudnya adalah lauk. Tapi dalam riwayat yang lain, dalam lafaz yang lain daripada Abdullah bin Abdul Rahman, dia sebut bahawa ni'mal idamu au, sebaik-baik lauk bagi kamu, ataupun al-udumu. Idam tadi lauk, udum ini adalah cecahan. Cecahan al-khal. Cuka itu adalah cecahan yang terbaik. Tuan-tuan perasan tak kalau kita beli murtabak? Murtabak daging ke, murtabak ayam ke, kalau bulan puasa ni, kalau bazar Ramadan ni, USJ 4 tu, Masya Allah, panjang pukul 3 dah. Saya dulu duduk USJ 3, 3B, 3 yang sebelah kesas tu. Sebab itu ada kuliah kat sini, ada kuliah dekat, sebab dulu duduk area ni, sekarang dah duduk di Bandar Seri Putra, dekat dengan kuis ada. Jadi kuliah-kuliah tu masih lagi kekal. Sebut tentang tu. Okey. Bila kita lihat orang jual murtabak, apa dia punya cecahan dia? Cuka dan bawang. Cuka dan bawang, lepas tu letak warna merah tu. Kenapa cuka? Okey, rupanya cuka ni satu, dia pemecah kolesterol. Pemecah kolesterol. Satu. Yang kedua, cuka ni dia pembuka selera. Cuka pembuka selera. Dia sama dengan fungsinya dengan garam. Garam juga adalah perembes untuk enzim. Garam juga adalah pemecah kolesterol. Garam juga adalah pembuka selera. Pembuka selera. Okey. Jadi kata Abdullah bin Abdul Rahman, dia kata nikmal idamu au, sebaik-baik lauk ataupun sebaik-baik cecahan adalah cuka.
Sebaik-baik cacahan adalah cuka. Okey, disebut tentang tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Tak tahulah siapa, mana dapat, mungkin dia rujuk hadis ni dah awal lagi kan. Hadis ni diriwayatkan ataupun dikumpulkan oleh Imam At-Tirmizi awal lagi. Kita je mungkin baru jumpa kitab ni dalam ni lah, ada pengajian kat sini barulah kita jumpa. Sebelum ni tak pernah jumpa kitab ni. Jadi orang tua-tua dulu yang create, yang cipta, namanya murtabak tu, ada daging dalam apa, roti tadi tu, daging dia lah, dalam roti, dalam tepung tu. Kemudian cacahannya adalah cuka. Sekarang ni dah melalui satu proses lagi. Orang tak suka cuka tu, dia bagi kari. Jadi dalam bungkusan ada dua, satu cuka, satu kari kan. Sebab ada orang tak suka cuka tu. Rupanya cuka tu lah yang terbaik. Nak potong lemak, nak potong muak, dia rembeskan enzim, kemudian pembuka selera, pemecah kolesterol. Tu baik. Sebab itu nikmal udum, sebaik-baik cacahan bagi kamu adalah cuka. Okey. Disebut asal kisahnya hadis ni keluar adalah Nabi SAW menjaga hati Ummu Hani. Nabi bertamu ke rumah Ummu Hani, sepupu Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, ada makanan tak yang boleh makan, hidangkanlah. Ummu Hani ni malu-malu, disebut dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, tak ada apa makanan ke rumah aku ni. Yang ada roti kering, maksudnya roti yang semalam punya, dengan cuka. Lalu kata Nabi SAW, nikmal idamu al-khal, ataupun nikmal udumu al-khal, sebaik-baik lauk bagi kamu adalah cuka. Pertama, tujuan Nabi SAW adalah untuk menjaga hati Ummu Hani. Untuk jaga hati Ummu Hani. Janganlah malu, keluarkan je lah. Bukanlah berkira sangat, bukanlah nak makan mewah pun. Apa yang ada, keluarkan je. Okay, tapi kita tahu kan Nabi SAW, "Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Apa yang diperkatakan, bukan Nabi SAW bukan memperkatakan ikut hawa nafsunya, tetapi apa yang diperkatakan Nabi SAW adalah wahyu yang diwahyukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi asalnya untuk jaga hati, tetapi Nabi sebut tu ada kebaikan pada cuka. Sebab itu para ulama, antaranya Ibn Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Tibbun Nabawi, dia kaji ada 11 kebaikan cuka. Okay. Cuka kholah, cuka korma, ada 11 kebaikan cuka korma. Banyak. Antaranya dia sebagai Allahumma salli ala mengurangkan masalah gastrik, sebab dia bukan asid sifatnya. Kemudian membersihkan hempedu, mencegah daripada bahaya ubatan, melancarkan susu ibu, melancarkan perjalanan darah, melegakan senggugut, menguatkan sistem perut, membuang panas badan, mencegah pembengkakan bisur ataupun kanser, membantu penghadaman dan membersihkan darah. Ni 11 kebaikan yang disebut dalam kitab Tibbun Nabawi oleh Ibn Qayyim Al-Jauzi tentang kebaikan cuka ini. Sebab itu walaupun Nabi jaga hati Ummu Hani, tetapi Allahumma salli ala Muhammad, Nabi bukan sekadar bercakap, tetapi di sebalik percakapan Nabi itu ada hikmah dan ada rahsia. InsyaAllah. Saya rasa cukup sahaja tuan-tuan. Saya nak beransur sebab ada kelas online kan, kelas online sebagaimana biasalah, sebab Isyak sekarang lambat, kelas saya start pukul 9. Jadi kita terpaksa tamatkan di sini insya-Allah. Jadi kita sambung untuk pertemuan kita akan datang. Yang baik daripada itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu adalah atas kejahilan dan lemahnya ilmu saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.